Okey, kita sambung satu topik seterusnya, standard seterusnya, iaitu menukar nombor daripada satu asas kepada asas lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey, bagaimanakah anda menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain? Okey, satu nombor boleh ditukar kepada asas lain menggunakan pelbagai kaedah, iaitu kaedah penggunaan nilai tempat, dan kaedah pembahagian. Ada dua kaedah lah, tetapi kaedah ini akan melibatkan beberapa proses penukaran, iaitu proses penukaran nombor dari nombor asas 10 ke nombor asas lain. Yang lain saya tak Q. Kemudian B, nombor daripada sesuatu asas kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain. Contoh, kita nak tukar daripada asas lain, tukar kepada asas 10, daripada asas 10 tukar kepada asas yang lain. Okey, kemudian proses ketiga, nombor dalam asas 2 terus asas 8. Asas 2 tukar asas 8, dan yang terakhir dari asas 8 tukar kepada asas 2. So kita ada 4 proses lah. Yang pertama dari asas 10 kepada asas lain. Yang kedua kita ada daripada asas lain kepada asas 10, daripada asas 10 kepada asas lain. Contohnya, kita nak tukar daripada asas 2 kepada asas 2 kepada asas 3, asas 2 kepada asas 4. Yang itu akan melibatkan inilah dua proses ni. Nanti kita tengoklah. Ni di lain yang ni. Kemudian yang ketiga, asas 2 terus kepada 8 dan asas 8 terus kepada 2. Okey, bagaimanakah anda menukar nombor dalam asas 10 kepada asas lain? Okey, untuk yang tadi asas 10 kepada asas lain ni, yang first tadi. Okey, dia melibatkan ada dua kaedah, iaitu membahagi. Contoh, kita nak tukar nombor 58 asas 10 kepada asas 2 dengan cara membahagi 58 menggunakan nilai tempat asas 2, ataupun membahagi terus dengan 2. So ada dua kaedah lah. Yang tadi proses kan, ada dua kaedah. So kita tengok kaedah dia. Contoh 5. Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia, iaitu 563 km. Tukar 563 asas 10 kepada asas 5. Okey, so ini kita buat yang proses pertama tadi, daripada asas 10 kepada asas lain. So kita ada dua kaedah, dengan iaitu yang pertama, pembahagian menggunakan nilai tempat, dan juga pembahagian menggunakan nilai asas. So ada dua cara. Kita tengok. First, kita nak tukar pada asas 5 kan. So kita kena senaraikan dulu nilai tempat bagi asas 5, iaitu 5 kuasa, start dengan 5 kuasa kosong lah. Ini nilai tempat dia 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4. Kita senarai dulu, tak tahu lagi sampai berapa, kita buat dulu sampai 4. Okey, so nilai tempat yang pertama 500 adalah 1, 5, 25, iaitu 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 1, 5, 5 kuasa 4, 6, 2, 5. So kaedah pertama dengan cara kita membahagi nilai tempat. So first, kita tadi nombor dia 563. So kita kena bahagi dulu dengan nombor yang dengan nilai tempat yang besar lah, nilai tempat yang paling besar. So first kita cuba bahagi 563 untuk 504 ni kan nilai dia 625. So kita ambil balik pada soalan tadi 563.
So 563, kita tulis kat sini sikit kita tepi. Okey, 563 bahagi dengan nilai tempat yang nilai tempat yang ni 504 adalah 625. So 563 bagi 625 boleh bahagi ke? Kita akan dapat kosong kan kat atas ni. So tak boleh bahagi. Jadi kita turunkan saja. Yang hasil bahagi tu adalah kosong. So tulis kat bawah ni. Kosong. Nilai 625 lebih besar daripada 563. Jadi automatik kita dapat digit yang pertama tu kosong. Maksudnya kalau nilai tempat dia besar daripada soalan 563, so awak tak perlu buat lah sebenarnya. Tak perlu buat sebabnya bila besar, so kita akan dapat hasil bahagi tu kosong. Jadi kalau kosong kat depan, dia tak ada maksud lah. Tak ada maksud, nombor tu tak ada membawa kosong tu tak ada apa-apa. So kita pergi next lah. Jadi kita start untuk nilai tempat yang 503 menggunakan masih samalah 563 ni. Okay, sebab tadi kita bahagi dapat kosong kan. So bawa pergi 563 ni bahagi dengan 125. Okay, 563 bagi 125 awak akan dapat 4 baki 63 kan. So 4 ni yang hasil bahagi tadi, turunkan, dia akan jadi digit dalam asas 5. Digit yang pertama lah, sebab kosong tak ada nilai kan. So 4 ni digit yang pertama. So baki lepas bahagi tadi 63 ni, bawa seterusnya untuk bahagi nilai tempat yang seterusnya lah. So yang 63 kena bahagi dengan 25. 25 adalah nilai tempat bagi 502 tu 25. So 63 bahagi 25, awak akan dapat 2. Okay, turunkan 2, baki dia 13 bawa ke sana. Untuk bahagi next nilai tempat pula, 13 bahagi dengan 501 iaitu 5. So 13 bahagi 5 akan dapat 2. Turunkan 2 dan baki dia 3. 3 ni bawa ke sana untuk bahagi nilai tempat 500 iaitu 1. So dapat 3. So awak kena bahagi sampai dapat baki kosong, baru stop. So jadi nombor-nombor yang hasil bahagi ke atas ni, itulah dia digit yang kita dah tukar dalam asas 5. So kita dapat 4, 2, 2, 3 asas 5. Ni cara tulis dia. Mesti kena tulis asas tu dekat bawah, asas 5. Itu kalau kaedah pembahagian menggunakan nilai tempat. Okay, kaedah alternatif iaitu pembahagian menggunakan nilai asas. Ini lagi senang. Terus je 563 kita nak tukar kepada asas 5. So 563 bahagi 5. Ini boleh gunakan kalkulator pun boleh. So 563 bahagi 5, awak akan dapat 112, tapi ada baki. Okey, baki letak tepi. Baki letak tepi. Jadi baki 3. Lepas tu bahagi lagi. Bahagi sampai habis, sampai kosong. 112 bahagi 5 dapat 22, baki 2. Lepas tu 22 bahagi 5 dapat 4, ada baki 2 kan. Sebab ialah 20 kan, baki 2. So 4 bahagi 5 kosong, ada baki 4. So baca daripada bawah. Angka dibaca dari bawah ke atas. So dapatlah, kalau bawah ke atas kita dapat 4, 2, 2, 3 asas 5 ni. Ni lagi senang lah, lagi cepat. So boleh guna kaedah mana-mana asalkan dapat jawapan lah. Okay. Pembahagian diberikan sehingga digit sifar. Itu contoh pertama, 563 asas 10 nak tukar kepada asas 5. Sekarang ni 563 nak tukar pada asas 8 pula. Itu sama juga, kita tengok. First, kalau guna kaedah pembahagian nilai tempat, so kena dapatkan dululah nilai tempat dia. Yang pertama 8 kuasa 01, 8 kuasa 1 8, 8 kuasa 2 64, 8 kuasa 3 512, 8 kuasa 4 4096. Okey, tengok 4 kuasa 9 tu nilai besar. So abaikanlah, sebab bila kita bagi kita akan dapat kosong kan. So kita terus je bahagi untuk nilai tempat yang ke depan, 8 kuasa 3.
iaitu 563 bahagi 512. Dapat 1, nilai dapat hasil bahagi tu 1. Okey, bawa turun ke sini. Lepas tu bahagi dia 51 bahagi pula dengan 64. Okey, 51 bahagi 64 boleh ke? Tak boleh kan. So kita akan dapat kosong. Jadi kalau dapat kosong, tak payah teruskan, kita terus je tulis kosong kat sini. Dan kita terus sambung pergi kepada asas seterusnya, iaitu nilai tempat yang bukan seterusnya, nilai tempat seterusnya itu 801. So 51 bahagi 8, awak dapat 6, ada baki 3. So turunkan 6 kat sini, bawa 3 ke sana. 3 bahagi 1 dapat 3. Sampai dapat kosong. So turunkan 3 ke sini. Jadi nombor yang awak dapat 106, 3 asas 8. Senang je kan? Okey, so kita guna kaedah alternatif dengan cara membahagi asas terus. So, daripada 563 kita nak tukar pada asas 8, so bahagi 8. Kita akan dapat yang pertama 563 bahagi 8. Kita akan dapat 70 bahagi 3. Lepas tu 70 bahagi 8, kita akan dapat 8 bahagi 6. Kalau awak tahu buat macam ni, 70 dia boleh guna kalkulator sebenarnya. 70 bahagi 8 lah, 8 darab 8 64. Lepas tu kan ada baki 6. So tulislah 70 bahagi 8 8. Turunkan 8 tu kat sini, baki dia kat sebelah, letak sebelah. Lepas tu 8 bahagi 8 1, dapat baki dia kosong. 1 bahagi 8 kosong. Dia awak kena bagi sampai kat sini kosong. Kat sini kosong. So ada baki 1. Jadi baca daripada bawah ke atas. 1063 asas 8. Okay, senang je kan? Itu penukaran dari asas 10 kepada lain-lain asas. Okay. Seterusnya, yang kedua kita nak tahu macam mana nak tukar dari nombor dalam satu asas tertentu kepada asas 10 dan kemudian dan seterusnya kepada asas lain. Ini ada dua step lah, dua proses lah. So contoh ni, kita nak tukar daripada asas P kepada asas 10, daripada asas 10 nak tukar pada asas Q. Okay, kita tengok contoh. Contoh dia macam ni. Kita nak tukar 253 asas 6 kepada asas 9. Tapi bila kita nak tukar lain-lain asas kepada asas yang lain, kita perlu melalui penukaran asas 10 dulu. So ini proses pertama, ni proses kedua. Dia ada dua proses. Macam tadi, daripada asas 10 ke asas lain, so kita ada satu proses je. Sekali je kita kena buat pembahagian sekali je. Tapi bila asas lain kepada asas lain, kita perlu melalui dua proses. Maksudnya awak kena tukar dulu kepada asas 10, kemudian baru daripada asas 10 tukar pula ke asas yang kita nak tu. Contoh kalau macam ni kan, kita nak tukar 253 asas 6 kepada asas 9. So awak kena tukar dulu 253 asas 6 kepada asas 10 dulu. Ni baru kemudian tukar kepada asas 9. So ada dua proses. So macam mana nak tukar kepada asas 10? Kita dah belajar dah tadi sebenarnya. Maksudnya kita perlu cari nilai nombor. Kalau kita nak tukar apa-apa asas kepada asas 10 dengan kaedah macam kita cari nilai nombor. Macam mana nak cari nilai nombor? Maksudnya kita kena tambah semua nilai digit. So susunlah balik 253 tu, tentukan nilai tempat dia sebab dia kan asas 6. So 600, 601, 602. So awak pun darab semua dan tambah, dan awak akan dapat nilai 105 asas 10. Nombor dalam asas 10. So kita dah tukar lah daripada asas 6 kepada asas 10, kita dapat 105. Kemudian step kedua, daripada 105 ni kena tukar, kita nak asas 9 kan. So jadi kita pun bahagi dengan 9. Kita guna kaedah
alternatif yang membahagi dengan asas lagi cepat lah. So 105 bahagi 9 dapat 11 baki 6. 11 bahagi 9 dapat 1 baki 2. 1 bahagi 9 dapat 0 baki 1. So kita baca daripada bawah. 1, 2, 6 asas 9. Okey. So daripada 2, 5, 3, 6 tadi kita nak tukar kepada asas 9. Kita dapat 1, 2, 6 asas 9. Ini nilai daripada asas 10 tadi. Okey. Contoh seterusnya, tukar 3, 3, 4 asas 5 kepada asas 2. First, kena tukar dulu kepada asas 10. Daripada asas 5, kita kena tukar dulu kepada asas 10. Daripada asas 10, barulah dapat asas 2 tu. So, yang ni guna kaedah. Kita cari nilai nombor. Okey, yang ini kita guna kaedah pembahagian asas. Pembahagian asas. Okey. So, langkah 1. Tukar dulu 3, 3, 4 kepada asas 10. So, dapatkan nilai tempat dia. 4 ni 500, 501, 502. Darab. Lepas tu awak tambah semua. Awak akan dapat 94 asas 10. Lepas tu 94 ni kita nak kepada asas 2. Bahagilah dengan 2. 94 bahagi 2. 47 bagi 0. 47 bahagi 2. Dapat 23. Bagi 1. Sampailah habis. So, baca daripada bawah. Awak akan dapat nombor 101110 asas 2. So, ini jawapan dia untuk asas 2. Tengok asas 2 dia ada. Memang nombor dia repeat 0 dengan 1 sahaja. Okey, habis yang tu. So, kita tengok yang ketiga. Bagaimana anda menukar nombor dalam asas 2 kepada asas 8? Kita semua ada 4 kan? So, yang ketiga ni kita nak tukar daripada asas 2 kepada asas 8. Dia special. 2 dengan 8 ni special. Dia ada step dia. Dia boleh terus tukar. Dia tak perlu melalui asas 10. 2 dengan 8 ada step yang special. Boleh terus tukar. 2 kepada 8 boleh. Terus 8 kepada 2 pun boleh. So, first, kaedah dia. Nombor dalam asas 2 boleh tukar terus kepada asas 8. Setiap digit dalam asas 8 adalah setara dengan 3 digit dalam asas 2. Okay, dia kata setiap digit dalam asas 8 adalah setara dengan 3 digit dalam asas 2. Sebab tu dia boleh tukar terus. So, yang pertama, kaedah dia, asingkan setiap 3 digit dalam nombor asas 2 bermula dari kanan ke kiri. Kemudian tentukan hasil tambah nilai digit bagi gabungan 3 digit asas 2. Okay, kita contohlah. Contoh 8. Tukar nombor asas 2 kepada nombor asas 8. So, yang ni tadi dia kata apa? Asingkan setiap 3 digit. So, asingkan setiap 3 digit dalam asas nombor 2 ni bermula dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. So, maksud daripada ni lah. Kanan ke kiri tu ke sana lah. Ke belakang. Jadi, awak susun 3 digit. Ni macam ni. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Lepas tu 0, 1, 1. Susun ke sana. Ke belakang. Lepas tu kan maksudnya kita dah bahagi tadi. Kita dah bahagi kepada 3. Ni kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so bila dah bahagi, dia dah jadi macam asing lah. So, kita ada nilai tempat pun kita kena asingkan. So, 1, 1 ni start dengan 200, 201, 202. Sebabkan nombor ni nombor asal 2 kan. So, kita buatlah asal 2 lah. Nilai tempat ni yang pertama. Nilai tempat yang pertama 101 ni 200, 201, 202. Tu 3 digit yang kedua tadi, yang belah belakang ni
Yang belah sini kosong ni 200, 1201, 1202. Lepas tu kita pun dapatkan nilai digit dia 1 darab 200, 1. 1 darab 201, 2. 1 darab 202, 4. Okay, dapatkan dulu. Lepas tu kita tambahkan semua tu, kita dapat 7. Okay. Kemudian lagi 3 digit yang sebelah ni sama juga. 0 darab 200, 0. 1 darab 201, 2. 1 darab 202, 4. So 4 tambah 2 tambah 0, 6. Jadi kita boleh terus gabungkan, turunkan 6 ni. 6 dengan 7. So 6, 7 asas 8 terus dapat. Jadi nombor 110, 111 asas 2 kita tukar kepada asas 8 adalah dia jadi 67 asas 8. Okey. Kaedah alternatif, tengok ni. Merujuk kepada jadual dalam zon informasi, anda dapat menukar nombor dalam asas 2 kepada asas 8 dengan mudah. 0, 0, 0, 0. Okey. Itu kaedah alternatif. Okey, kita tengok contoh B pula. Contoh B, asingkan juga 3, iaitu 101, lepas tu 101, lepas tu ada baki 1 kat sini kan. Okay, tak apa, tulis je dulu. Okay, sama juga cara dia, kena awak asing 333 tadi kan. Okay, lepas tu dapatkan hasil digit, nilai digit dia. Kalau nak tahu nilai digit, kena tahu nilai tempat. So 200, 201, 202, 200, 202. So 1 dan 200, pasal awak kena tambah lah. So dapat ni 1, ni 0, ni 4. So dapat 5. Kemudian 3 digit yang kedua, 1 dengan 4 dapat 5. 1 digit yang terakhir tadi kita dapat 1. Jadi jawapan 155 asas 8. Okay, senang kan? Itu tadi daripada asas 2 kepada asas 8. Okay, sekarang ni bagaimana nak tukar dalam asas 8 kepada asas 2? Okay, nombor dalam asas 8 boleh ditukarkan terus kepada asas 2. Setiap digit dalam asas 8 digantikan dengan 3 digit yang setara dalam asas 2. Okay, dia lebih kurang sama je step dia. So pertama, asingkan setiap digit dalam nombor asas 8. Okey, ni asingkan setiap digit tadi. So yang daripada 2 kepada 8 tu kita asingkan 3 digit. Yang pertama kan, dari kanan ke kiri. Maksudnya daripada nombor dalam asas 2 kita kena asingkan 3 digit. Yang ni kalau daripada 8 kepada 2, nombor dalam asas 8 tu kita asingkan 1 digit je. Okay, tengok sini contoh dia. So 517 kita nak tukar daripada asas 8 ni kepada asas 2. So kita asingkan setiap digit, bukan macam tadi 3 kan. Ni setiap digit. So asingkan terus 517 asas 8. Okay, so 7 ni adalah hasil tambah 4 tambah 2 tambah 1 kan. 1 ni 1 je lah. Kalau 5, 4 tambah 1. So kita kena cuba dapatkan tukarkan nilai tempat dia. Contohnya kita pecah kepada 3 sebab kita nak dapatkan dalam asas 2 kan. So untuk maksudnya 1 digit asas 8 ni mewakili 3 digit setara, bukan mewakili, dia setara dengan 3 digit asas 2. Sebab tu
dia macam terbalik lah macam tadi kan. So sebab tu awak kena asing kepada 3 digit. Maksudnya kena dapatkan nilai tempat untuk 3 digit yang pertama, iaitu 200, 201, 202. Okey, lepas tu macam mana kita nak dapatkan 7, hasil tambah dia 7. So setiap ni kita kena letak digit dia 1. Sebab nak dapatkan nilai digit dia 7, 1 darab 200, 1. So 1 darab 201, 2. Okey, yang ni 204, 4 darab dengan 1 dapat 4. So kita nak dapatkan balik 1, 2, 4 ni, kita kena letaklah semua ni dengan digit 1. Supaya bila kita darab digit dengan nilai tempat, kita dapat 421 untuk dapatkan 7 tadi. Okey. Boleh faham tak? So automatik kita dapat digit asal 2 yang ketiga yang pertama ni adalah 111 lah. Okey, tengok seterusnya untuk digit 1 pula. Ingat, 1 asas 8 mewakili 3 digit dalam asas 2. So 1 ni senaraikan dulu nilai tempat dia, mesti guna 3 juga, 200, 201, 2 kuasa 2. Kita nak dapatkan hasil tambah nilai-nilai digit ni adalah 1. Jadi macam kita nak buat, kalau kita letak digit 1 untuk nilai tempat 2 kuasa 1, nanti kan 1 darab 2 kuasa 1 dia akan jadi 2. So 2 dah lebih 1 ni, kita tak nak, kita nak 1 je. Jadi kena letak apa? Letak kosong lah, automatik letak kosong. So kat sini terus kosong. Ni kalau 2 kuasa 2 dapat 4. Kalau kita letak 1 dah jadi 4, dah lebih dah. So tak boleh, so kita letak kosong juga. So yang kita hanya boleh letak 1 dekat sini sahaja. Sebab 1 darab 2 kuasa 1, so dapatlah 1. So nombor dia nanti dalam asas 2 kita akan dapat 001. Okey. Lepas tu yang ketiga, digit ketiga 5. 4 dengan 1. So sama juga, letakkan dulu nilai tempat dia 200, 201, 202. So kita kena tentukan apa digit dia yang bila kita letak kita akan dapat hasil tambah dia 5. Jadi kita boleh letak dekat nilai tempat 200. So 1 darab 200 dapat 1. Lepas tu 202 tu 4. 4 darab 1 4 darab 1 4. So yang ni tak boleh, yang 201 ni tak boleh letak dah lah, sebab kita dah cukup dah 5. 4 tambah 1 5. So kita letak sini kosong. Sebab kan asal 2 kan kita hanya boleh letak nombor kosong dengan 1 sahaja. Sebab tu kita hanya letak sama ada 1 atau kosong. So kita pun dapatlah nilai dia 111. Dan kita bahas asing 3 tadi, 3 digit. 111. Lepas tu 100. 101. So bila kita gabung, kita dapatlah nilai dia. So maksudnya daripada 517 asal 8 ni, bila tukar kepada asal 2, kita dapat yang ni jawapan. Okey. Faham ya? Okey, seterusnya kita tengok contoh kedua, 728. Asal 8 nak tukar pada asal 2. Sama juga, asingkan 725 tu. Asingkan digit 725. Ingat satu digit asal 8 mewakili 3 digit asas 2. Tu asingkan macam ni. So 5 tu kita tahu adalah 4 tambah 1. Dapat 5. 2 je lah. 7, 4 tambah 2 tambah 1. So untuk 5 ni 4 tambah 1 sama juga. So kita dah dapatkan dia 5. Mestilah kena kita letak digit untuk nilai tempat yang 200 ni 1, 201 ni 0, 202 4, supaya kita dapat 1 darab 4 4, 1 darab 200 1. Kat tengah tak boleh tulis dah lah, nanti lebih nilai dia. So jadi 101.
Untuk 2 pula 2001 201. So kita tak boleh letak nombor 2 sebab ni asal 2 kan. Asal 2 hanya kosongan 1 sahaja. So yang mana kita boleh letak? Kita letak dekat 201 ni. Okey, terus dapat 2, yang lain tu letak kosong. Untuk yang 7 421. Yang ni boleh letak semualah. 111. So bila kita tambah dapat 7 421. So nombor dia adalah 111 010 101. Okay. Habis. So dah habis dah bahagian penukaran. So kena ingat balik kita ada 3 jenis penukaran asas, bukan 3, 4. Apa yang pertama tadi? Yang pertama kita tukar asas daripada asas 10 kepada asas lain-lain. Contoh Q lah saya letak. Yang kedua kita ada penukaran asas Q kepada asas 10 kepada asas P. Maksudnya ni untuk yang kedua ni asas lain kepada asas lain. Tapi bila asas lain kepada asas lain, contohnya 2 kepada 5, 2 kepada 3, 2 kepada 4, atau 4 kepada 2, 4 kepada 5, 4 kepada 8, perlu melalui proses penukaran asas kepada asas 10 dahulu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kita ada penukaran asas daripada asas 2 kepada asas 8. Yang keempat kita ada penukaran asas tukar color lain lah sebab color sama pula. Okay, yang keempat kita ada penukaran asas daripada asas 8 kepada asas 2. So kita ada 4 jenis penukaran asas. So saya harap awak boleh faham dan awak boleh ingat apa kaedah yang nak guna untuk keempat-empat ni. Keempat-empat penukaran asas. Okey. So habis bagaimanakah? Okey, nanti last kali kita ada operasi melibatkan operasi tambah dan tolak bagi asas. Kemudian ada menyelesaikan masalah. So ada 2 lagi subtopik. So saya stop dulu untuk part 2 ni adalah penukaran asas. So saya stop dulu setakat ni supaya saya tak nak awak pening. So nanti saya akan buat video yang part 3 dan part 4 pula lah. Okey, terima kasih.